Assalamualaikum, kami ucapkan kepada Dr. Marini. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan hasil temubal kami dengan guru-guru yang dipilih. Okey, yang ini adalah ahli kumpulan kami iaitu Emy Najwa, Anis Zafira, Rabania Mohamed, saya sendiri Samlina Jupili dan juga Elvin Jason. Untuk pembentangan hari ini, kami akan kongsikan pengenalan, sorotan kajian, latar belakang guru, dapatan kajian, perbincangan dan juga kesimpulan. Tajuk penyelidikan kami adalah berkaitan dengan topik 7.1 iaitu keprihatinan kepada pelajar, 7.2 kesungguhan dalam mengajar dan juga 7.3 cinta akan ilmu. Secara umumnya dapat kita lihat tajuk ini berkaitan dengan personaliti seorang guru. Bagaimana guru itu bertindak atau bertingkah laku selaras dengan profesinya sebagai seorang guru, terutamanya ketika berada di sekolah. Bagaimana personaliti, karakter, dan bagaimana seseorang guru itu bertindak dapat menggambarkan tahap profesionalisme seseorang guru. Profesionalisme dalam bidang keguruan adalah satu perkara yang dapat dikaitkan dengan pengamalan kerja yang bermutu, beretika dan juga bermoral. Sebagai seorang guru, amalan kerja yang profesional melibatkan apa-apa saja amalan yang bersifat profesional, iaitu dengan mempunyai iltizam serta pematuhan terhadap keperluan beretika. Guru yang profesional akan sentiasa membuat refleksi dari masa ke semasa untuk menilai pengajarannya sama ada berjaya mencetuskan perubahan dalam diri murid ataupun tidak. Profesionalisme bukan sahaja dinilai dari segi kecemerlangan seseorang guru meningkatkan prestasi murid, tetapi juga dapat dilihat dari segi keprihatinan guru terhadap keadaan murid-muridnya. Tambahan lagi, kecemerlangan seseorang guru pula dapat dicapai bila adanya kesungguhan yang tinggi dalam diri seseorang guru untuk mendidik anak bangsa. Bukan itu sahaja, guru yang profesional juga sentiasa berusaha untuk mengembangkan pengetahuan dan juga meningkatkan kemahiran untuk menjadi seseorang guru yang serba boleh dengan berpegang kepada sikap cinta akan ilmu. Pembangunan kompetensi guru secara menyeluruh melibatkan penglibatan guru yang aktif dan proaktif dalam apa-apa sahaja usaha untuk meningkatkan profesionalisme keguruan seperti terlibat dalam pelaksanaan reformasi atau perubahan pendidikan, pengiktirafan guru, pensijilan, pengendalian serta pengurusan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Marini, saya berharap dan berdoa supaya Dr. kembali pulih seperti sedia kala dan sentiasa berada dalam keadaan sihat. Saya Anis Zafira binti Muhammad Nordin, nombor matrik 264071. Jadi saya akan menyambung pembentangan ini dengan sorotan kajian. Dalam sorotan kajian ini kami telah menggunakan 3 jenis kajian-kajian lepas. Itu kami telah memfokuskan kajian-kajian lepas yang menekan kepada topik-topik berkaitan dengan topik 7.1, 7.2 dan 7.3 iaitu mengikut silibus bagi SCDA 4103 etika profesionalisme keguruan. Jadi ketiga-tiga topik ini ia merangkumi elemen sikap serta kesungguhan guru dalam mengajar dan mendidik generasi masa kini. Hubungan antara guru dan murid serta sikap mereka tentang kecintaan kepada ilmu pengetahuan. Okey, jadi untuk artikel yang pertama itu berkaitan dengan etika profesionalisme keguruan. Seperti yang kita tahu, profesionalisme ini merujuk kepada kebertanggungjawaban, tahap kecekapan dan tanggungjawab yang harus dipegang. Itu dalam kajian ini itu dari Muhammad Aizat Abu Hassan dan Kamrudin Musa 2020 yang bertajuk Tahap Profesionalisme Guru Sekolah Kebangsaan di Semenanjung Malaysia dan akan membahaskan mengenai etika profesionalisme keguruan. Jadi dalam kajian ini, pendidik telah memfokuskan tahap profesionalisme guru berdasarkan 4 dimensi iaitu perwatakan guru, komitmen dalam melaksanakan perubahan dan peningkatan secara berterusan, pengetahuan subjek dan pedagogi serta kewajipan dan hubungan kerja luar kelas. Maka penyelidik berpendapat bahawa profesionalisme guru ini dapat dilihat melalui bagaimana seseorang guru itu bertindak secara selaras dengan tanggungjawab sebagai guru.
Okey, untuk serotan kerja yang kedua adalah berkaitan dengan kesungguhan dalam mengajar, itu daripada Siti Awanis Muhammad, Ainul Madiah Muhammad Nawawi dan Siti Nur Ismail. Itu tajuk kajian adalah tahap efikasi guru dan hubungan dengan pencapaian sekolah di sekolah-sekolah menengah dalam daerah Bacok. Jadi dalam kajian ini penyelidik mendapati bahawa dengan menggunakan dua dimensi iaitu efikasi kendiri dan efikasi mengajar dapat mengenai tahap efikasi seseorang guru. Dalam bidang pendidikan ini, kepercayaan bagi seorang guru terhadap keupayaan diri dalam mengendalikan pengajaran secara berkesan dapat mempengaruhi pencapaian murid dan adalah dirujuk sebagai efikasi guru. Hal itu, hasil kajian ini mendapati bahawa efikasi guru ini sangat memberikan peranan dalam mempengaruhi pencapaian sekolah. Untuk serotan yang seterusnya, itu berkaitan dengan keprihatinan guru. Keprihatinan guru terhadap pelajar ini sangat penting kerana ia dapat meningkatkan hubungan yang baik antara guru dengan murid. Oleh itu, artikel daripada Ahmad Firdaus Muhammad Noor, Kamarul Azmi Jasmi dan Khairunisa Abdul Syukur 2016 yang bertajuk Pembinaan Hubungan di antara Guru dengan Pelajar. Dalam kajian ini, penyelidik telah memfokuskan tentang 3 model teoretikal iaitu teori hubungan kualiti efektif, attachment theory, model sokongan sosial, social support perspektif dan juga teori determinasi kendiri, self-determination theory. Maka daripada ketiga-tiga teori ini, penyelidik dapat mengetahui ciri-ciri teori-teori tersebut dan teori jenis hubungan yang manakah yang lebih berkesan. Seterusnya, dalam kajian ini penyelidik telah menjelaskan bahawa teori hubungan kualiti efektif menekankan hubungan guru dan pelajar adalah hubungan berdasarkan sejarah interaksi yang stabil di mana ianya lebih memperlihatkan pengalaman sebelumnya dari sudut hubungan yang pertama. Manakala teori model sokongan sosial pula ia menekankan hubungan guru dan pelajar bersifat personal. Okey, serotan kajian terakhir adalah berdasarkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan. Jadi artikel ini adalah daripada Yi Bi Chu 2019 yang bertajuk Komuniti Pembelajaran Profesional dalam Perubahan Guru melalui Program Transformasi Sekolah 2025 TS25 di Sekolah Rendah Malaysia. Daripada dapatan kajian ini, pendidik dapat mendapati bahawa Professional Learning Community PLC dapat membantu guru untuk memberi tumpuan kepada pembelajaran pelajar, terlibat dalam budaya kolaboratif dan bekerja berorientasi tindakan. Seterusnya, pendidik juga menyatakan bahawa dalam usaha meningkatkan kualiti guru, TS25 ini dilihat dapat menambah kemahiran profesionalisme guru serta dapat meningkatkan kecintaan guru terhadap ilmu pengetahuan. Oleh itu, ini dapat meningkatkan lagi tahap kesediaan, kemahiran kualiti dan kecintaan dalam diri seseorang guru itu. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada latar belakang guru atau responden yang telah kami temubual. Memandangkan kami mempunyai 5 orang ahli, maka kami mempunyai 5 orang responden. Okey, untuk responden pertama iaitu Cikgu Hafizah binti Muhammad, berumur 45 tahun dan mengajar di SMK Tembila Besar Terengganu. Beliau memegang jawatan Ketua Panitia Pendidikan Islam dan beliau sudah berkhidmat selama 24 tahun dalam bidang pendidikan ini. Cikgu Hafizah atau lebih selesa dipanggil Ustazah telah ditemu buat oleh saya sendiri. Sebab saya menembual Ustazah Hafizah ini kerana beliau merupakan makcik saya sendiri dan saya sangat suka akan perwatakan atau karakter beliau sebagai seorang guru. Beliau sangat lemah lembut, sentiasa berusaha untuk menjadi guru yang terbaik, sentiasa mengikut peredaran masa dan saya dapat lihat ketika menembual beliau sangat cakna akan pelajar-pelajar beliau. Oleh itu, beliau telah menginspirasikan saya untuk menjadi seorang guru yang berjaya pada masa akan datang. Okey, untuk responden yang kedua pula, itu yang telah ditemukan oleh rakan saya, Amy Najwa. Jadi, responden kedua ini bernama Muhammad Azamuddin bin Muhammad Sanif atau dikenali sebagai Cikgu Azam. Cikgu Azam berumur 27 tahun dan beliau merupakan responden termuda di antara responden yang lain. Beliau berasal dari Teluk Intan dan mempunyai pengalaman mengajar selama 3 tahun di SK Pandan Jaya. Cikgu Azam merupakan seorang guru PJK dan sains. Beliau mempunyai karakter yang mudah mesra, mudah dalam urusan, sentiasa komited dengan tanggungjawab dan tugas sebagai seorang guru. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada responden ketiga yang bernama Samsiah Guntur. Cikgu Samsiah berumur 40 tahun dan berkhidmat di Sekolah SMK Mat Saleh, Ranau. Cikgu Samsiah merupakan ketua panitia perniagaan di sekolah itu. Beliau telah mengajar selama 15 tahun dan Cikgu Samsiah telah ditemu bual oleh rakan saya itu Samlina.
Rakan saya dapat melihat ketika sesi temu bual bahawa Cikgu Samsiah mempunyai karakter yang peramah dan lemah lembut ketika berbicara serta mudah untuk didekati oleh pelajar. Baik, untuk responden keempat pula iaitu Cikgu Rabihah binti Ramli yang berumur 40 tahun dan telah ditemu bual oleh rakan saya Rabaniah. Cikgu Rabiah telah berkhidmat di SMK Tunku Putra Langkawi. Beliau merupakan guru matematik tambahan di sekolah itu dan beliau sudah mempunyai pengalaman dalam mengajar selama 15 tahun. Rakan saya mendapati bahawa Cikgu Rabiah ini sangat komited pada tanggungjawab yang diberikan, sentiasa bersikap positif dan tenang, beramah, lemah lembut dan senang disenangi oleh pelajar. Okey, untuk responden terakhir pula iaitu Cikgu Agnes Anak Senau yang berumur 54 tahun dan berkhidmat di SMK Sibu Jaya. Beliau memegang jawatan Ketua Panitia Pengajian Perniagaan. Cikgu Agnes mempunyai pengalaman mengajar selama 26 tahun dan mempunyai karakter sangat berdedikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran, lebih-lebih lagi mengajar di tingkatan 6. Beliau juga komited dan beretika dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang guru di SMK Sibu Jaya. Selain itu, beliau juga seorang yang sangat memahami pelajarnya dengan melakukan pelbagai kaedah pengajaran agar pelajar-pelajarnya mampu memahami kaedah pembelajaran. Jadi, maka itu sahajalah daripada saya. Saya serahkan pertanyaan ini kepada rakan yang seterusnya. Terima kasih kepada saudari Anis. Saya Amy Najwa, 263991 akan membentangkan tentang dapatan kajian. Okey, dalam dapatan kajian ini, kami telah mengemukakan 6 soalan dan jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh kesemua responden dalam temu bual tersebut. Maka berdasarkan kesemua jawapan responden, kami telah rangkulkannya di bahagian perbincangan. Kita akan pergi terus kepada perbincangan. Bagi soalan yang pertama, berdasarkan kelima-lima responden, pengkaji mendapati bahawa setiap responden menekankan tentang penglibatan dua hala antara guru dan murid. Hal ini kerana ia merupakan kunci utama untuk mewujudkan hubungan yang mesra antara kedua-dua pihak tersebut. Di samping itu, responden juga turut berpandangan bahawa guru haruslah sentiasa berkomunikasi dengan murid-murid. Menurut Hashim 2000, guru adalah seorang individu yang tidak boleh lari daripada berkomunikasi kerana komunikasi penting dalam menyampaikan maklumat. Maka dapat disimpulkan bahawa setiap responden mempunyai pandangan untuk wujudkan hubungan guru dan murid. Guru perlu pandai untuk berkomunikasi, perlu mesra, mengambil berat supaya tidak wujud jurang antara guru dan murid. Di samping itu, 3 daripada 5 responden berpendapat bahawa menghargai murid seperti memberi ganjaran dapat mengeratkan hubungan guru dan murid. Bagi soalan yang kedua, berdasarkan dapatan temu bual, pengkaji mendapati bahawa kesemua responden ini mempunyai kesedaran untuk merujukkan murid-murid yang bermasalah ini kepada guru kaunseling. Menurut Syukarmi Zakaria 2016, kaunselor ataupun guru bimbingan dan kaunseling ini berperanan untuk membantu pelajar menyelesaikan konflik yang masih belum diselesaikan dengan menyediakan mereka satu situasi pembelajaran yang membolehkan pelajar ini mengenali diri, membuat perkembangan, menukar sikap dan membuat keputusan bagi memenuhi keperluan diri mereka. Di samping itu, terdapat juga responden yang berpendapat sekiranya masalah yang dihadapi oleh murid ini adalah tidak rumit ataupun tidak sukar, guru kelas ataupun guru mata pelajaran ini haruslah memainkan peranan mereka untuk membantu murid-murid tersebut.
Maka dapat disimpulkan kesemua responden ini mempunyai kesedaran dan pengetahuan yang tinggi tentang peranan guru dalam menghadapi situasi murid bermasalah. Bagi soalan yang ketiga pula, berdasarkan dapatan temu bual, pengkaji mendapati bahawa majoriti responden ini berpendapat dengan mempelbagaikan kaedah pembelajaran akan dapat menarik perhatian murid ketika sesi PDP dijalankan. Menurut Nur Azlin Muhammad Rusdin dan Siti Rahaimah Ali 2019, guru bertanggungjawab untuk mengambil inisiatif untuk memastikan minat dan motivasi murid dengan menggabungkan pelbagai strategi, teknik, kaedah dan juga pendekatan mengajar yang bermakna dalam proses PDP. Terdapat juga responden yang memberi saranan bahawa kaedah pembelajaran yang mampu menarik minat murid adalah seperti kerja berpasukan, set induksi yang menarik serta menggunakan pendekatan didik hibur dalam sesi PDP. Maka dapat saya rangkulkan bahawa setiap guru ini perlulah kreatif untuk menarik perhatian pelajar dalam sesi PDP. Guru juga harus menggunakan pelbagai pendekatan supaya proses PDP ini menjadi lebih menarik. Contohnya dengan menerapkan elemen teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, menggunakan bahan bantu mengajar untuk memastikan PDP dapat disampaikan sekaligus mencapai objektif pembelajaran. Baiklah, saya akan sambung untuk soalan yang seterusnya. Bagaimanakah anda mempraktikkan diri anda untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi dan komited terhadap tanggungjawab yang diberi? Berdasarkan hasil temu bual, pengkaji iaitu kami sendiri mendapati bahawa majoriti responden berpendapat setiap guru harus menanam rasa tanggungjawab untuk mendidik anak bangsa. Seperti yang kita tahulah, kalau seorang guru ni, dia mempunyai tanggungjawab sangat besar untuk mendidik anak muridnya. Tidak kiralah sama ada daripada segi akademik, sasiah, tingkah laku dan sebagainya. Oleh itu, seorang guru harus menanam rasa tanggungjawab yang besar dalam jiwanya agar dia dapat mendidik anak muridnya dengan baik. Terdapat juga responden yang memegang konsep kerja merupakan suatu ibadah dalam melaksanakan tugas agar kekal komited terhadap amanah yang diterimanya. Seperti salah seorang responden yang telah saya temu bual, beliau menyatakan bahawa setiap kali beliau melakukan tugasan, beliau akan memulakan pekerjaan beliau dengan niat yang ikhlas. Bila mana beliau menanam niat yang ikhlas untuk mengajar anak muridnya, beliau akan rasa lebih seronok, lebih rasa lega ataupun orang cakap lebih rasa puas apabila mengajar anak muridnya. Jadi, apa yang saya dapat simpulkan bahawa kesemua responden ini mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh seorang pendidik. Guru yang mampu komited dan dedikasi terhadap tugasnya sebagai seorang guru adalah guru yang berkualiti dan memiliki profesionalisme yang tinggi. Bagi soalan yang kelima pula, pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk memupuk sifat cinta akan ilmu dalam diri seorang guru? Berdasarkan daripada hasil temu bual, majoriti responden berpendapat bahawa guru haruslah menanam sikap rajin untuk sentiasa menuntut dan memperbarui ilmu pengetahuan. Dari sini kita dapat lihat bahawa ilmu pengetahuan ni bukan sahaja perlu ada sikap rajin dalam diri seorang pelajar, ianya juga perlu diterapkan dalam diri seorang guru. Hal ini dapat membantu seorang guru itu lebih berkeyakinan dalam menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Di samping itu, terdapat juga responden yang berpendapat bahawa cara untuk memupuk sifat cinta akan ilmu ni adalah dengan menyertai kursus ataupun seminar. Penyertaan kursus, seminar dan mengki ini akan menjadi salah satu kaedah yang proaktif kepada guru untuk meningkatkan lagi kemahiran mereka dari segi profesionalisme maupun kemahiran tambahan seperti kemahiran penggunaan teknologi maklumat. Dalam situasi pandemik ni, guru perlu mahir dalam menggunakan teknologi maklumat seperti mengadakan kelas atas talian seperti penggunaan Google Meet, Webex dan sebagainya. Sikap cinta akan ilmu ni akan menjadi teras dalam pendidikan, dan untuk menerapkan sikap ini dalam diri murid,
Guru perlu terlebih dahulu mempunyai sikap ini kerana guru akan menjadi pengantaraan antara ilmu dan juga murid. Untuk soalan yang terakhir, sebagai seorang guru, apakah tindakan anda untuk meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan menuntut ilmu? Berdasarkan daripada hasil temubual, didapati bahawa sebilangan besar responden berpandangan bahawa menasihati, memberi motivasi serta berkongsi kisah kejayaan adalah tindakan yang boleh mereka lakukan bagi meningkatkan lagi kesedaran pelajar terhadap kepentingan menuntut ilmu. Melalui tindakan seperti menasihati dan memberi motivasi, ianya akan menjadi galakan dan dorongan kepada pelajar untuk sentiasa menuntut ilmu dan digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Berkongsi kisah kejayaan sama ada daripada pengalaman guru itu sendiri maupun daripada kisah orang-orang yang berjaya dapat membuatkan para pelajar akan berusaha lebih gigih untuk mencapai cita-cita mereka. Di samping itu, terdapat juga responden yang berpandangan bahawa sebagai seorang guru, mereka haruslah mewujudkan sikap minat terhadap mata pelajaran yang diajar dalam diri pelajar. Ianya merupakan salah satu langkah pertama untuk seorang guru itu memupuk kesedaran dalam diri pelajar tentang kepentingan menuntut ilmu. Guru memainkan peranan yang penting dalam menjalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajar bagi membentuk dan meningkatkan kompetensi murid dalam bidang akademik, dan ianya dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan nasihat. Ini merupakan sedutan daripada kajian yang telah pun dijalankan oleh Ahmad Firdaus Muhammad Noor, Kamarul Azmi Jasmi dan Khairunisa A. Syukur pada tahun 2016. Mereka menyatakan bahawa guru ni adalah peranan yang penting untuk menyalurkan ilmu pengetahuan, dan dari situ mereka perlu memberi informasi dan nasihat bagi membentuk dan meningkatkan kompetensi murid. Baiklah, kita sudah sampai ke bahagian kesimpulan. Jadi, sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Elvin Jesana Joseph, nombor metik saya adalah 262603. Jadi, secara keseluruhannya, setiap responden mempunyai keprihatinan yang melibatkan pengajaran, peranan sebagai seorang guru, hubungan pribadi, sosial, emosi guru dengan pelajar, kaedah pengajaran dan pembelajaran pelajar, dan juga penambahbaikan diri sebagai seorang guru. Jadi terdapat isu keprihatinan guru merupakan suatu aspek yang sering dialami oleh guru apabila mereka mula menjejakkan kaki ke alam pengajaran. Semua guru akan melalui peringkat-peringkat kepedulian daripada aspek tugas dan sebagainya. Jadi sebagai seorang guru, memang amat perlu untuk mengambil peduli tentang bahan pengajaran efektif dan beban tugas yang spesifik. Responden mereka tidak lagi bimbang tentang kelangsungan hidup di dalam bilik darjah. Namun, mereka bimbang tentang perasaan pelajar terhadap mereka sehingga mereka mengambil berat tentang penilaian pembelajaran pelajar. Dengan ini, tumpuan kepada murid menjadi lebih menyeluruh sehingga muridnya lebih berkeyakinan terhadap kebolehan mengajar, pesan bilik darjah, hubungan dengan sekolah dan pelajar. Hal ini juga menyebabkan responden lebih berfokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan pendidikan. Oleh itu, untuk kurikulum yang menyenangkan, memerlukan pelaksanaan iaitu pengajar yang berpengetahuan dan sangat prihatin untuk memastikan pencapaian pelaksanaan ke arah kecemerlangan. Jadi sampai di sini saja untuk pembuatan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.